Baiklah, kami mengucapkan jutaan terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita akan bercakap satu lagi topik yang saya kira menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama. Kali ini dua tetamu yang akan kita hubungi, seorang melalui Skype dan insyaAllah seorang lagi akan kita hubungi mungkin melalui talian telefon. Baiklah, topik yang kita pilih sekarang ini ialah pemulih pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Dan tentunya kita masih lagi terdengar-dengar apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di sebelah petang tadi berkaitan dengan isu ini. Jadi kita ingin mendapatkan feedback dan juga pandangan daripada tetamu-tetamu yang ada yang akan kita hubungi melalui Skype terlebih dahulu, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Madeline Burma yang merupakan Profesor Kehormat UNIMAS. Halo Datuk, apa khabar? Khabar baik, Syarkawi. Terima kasih kerana sudi menjemput saya memberi pandangan. Saya ucap kami terlebih dahulu ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga tahniah sebenarnya apabila dilantik sebagai Profesor Kehormat UNIMAS. You deserve it sebenarnya, Tok. Thank you, terima kasih. Okey, Tok, kita nak bercakap tentang pemulih, iaitu pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi seperti apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di sebelah petang tadi. Banyak perkara yang disentuh dalam usaha untuk membantu rakyat yang berada pada kedudukan yang semua kita fahamlah begitu terhimpit, begitu terdesak dan sebagainya. Tetapi secara ikhlasnya, apakah Datuk Dr. Madeline Burma melihat bahawa pemulih kali ini mungkin sedikit sebanyak sekurang-kurangnya memberi semacam cahaya untuk memulihkan, membantu kehidupan rakyat yang mungkin agak terhimpit ketika ini, Datuk? Okey, terima kasih Syarkawi. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat pengumumannya petang tadi, saya memang duduk tercongoklah di depan TV untuk mendengar apa yang diungkapkan. Saya memang seperti biasa, saya mendengar apa yang diberikan ataupun bantuan yang disalurkan khususnya kepada untuk pemulihan kehidupan rakyat kita, khususnya golongan B40 atau yang saya sekarang nak sebut bukan saja B40 yang disentuh sebenarnya. Yang disebut juga ialah golongan yang kita panggil golongan rentan. Ataupun what we call dalam bahasa Inggeris vulnerable group. Kerana kita mendengar iaitu golongan B40 disebut, kita mendengar golongan OKU OKU ada disebut, kita juga mendengar mereka yang diberhentikan pekerjaan yang dah tak ada kerja pun ada disebut. Jadi bagi saya dan juga tidak lupanya orang asli. Betul. Saya cuma yang saya tak dengar ada untuk pribumi Sabah Sarawak, iaitu mungkin agak terkidan sikit lah. Mungkin untuk yang bantuan akan lain lah mungkin. Tapi bagi saya ini adalah satu plan yang saya rasa tepat pada waktunya, sebab memang rakyat sangat-sangat mengharapkan supaya PKP di lockdown ini tidak dilanjutkan. Tapi apabila PKP dilanjutkan, apabila pengumuman dibuat, terus kita melihat ada bantuan diberikan. Sebab dalam proses yang berlaku sekarang, kepantasan bantuan itu sangat penting. Betul. Itu yang ingin saya sentuh terlebih dahulu. Kepantasan itu sangat penting. Speed dari segi kerajaan memberi bantuan, membuat pengumuman. Okey, yang itu dulu. Okey, Datuk, kita nak dapat juga pandangan seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui telefon, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Yusof Sa'ari yang merupakan Ketua Ekonomi di Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Harapan EIS, UPMCS dan juga Perkeso. Jadi mungkin ada pandangan dan juga pendapat daripada tetamu kita yang seorang lagi ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kita bersama lagi walaupun melalui panggilan telefon. Baik, tadi kita dengar apa yang disebut oleh Datuk Dr. Madeline. Itu pandangan beliau. Tetapi pandangan Profesor Maria, Dr. Mak Yusof sendiri macam mana? Apakah Datuk melihat ataupun Prof melihat bahawa ianya sebenarnya memenuhi apa yang dikendaki oleh rakyat ketika ini, dan tentunya kita bercakap tentang Prof selalu menyentuh tentang golongan yang terlibat dalam
dalam ekonomi makro terutamanya PKS. Jadi apakah Prof melihat bahawa sekurang-kurangnya apa yang diumumkan melalui pemulih oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu melegakan sedikit golongan-golongan yang terlibat ini? Komen sikit Prof. Pada pandangan saya, ini keadaan yang bukan melegakan sedikit, melegakan banyak kepada semua pihak, terutamanya isi rumah di luar sana dan juga para peniaga. Kerana kalau kita lihat di awalnya, apabila kerajaan mengumumkan pelan pemulihan negara, indikator yang diletakkan 3 indikator utama itu tidak menyentuh berkenaan dengan ekonomi. Dan apabila kita lihat, kita pantau lebih sebulan dia berjalan, kita tengok kata indikator tersebut, kata jangkitan itu dia lebih tidak anjal Jadi sedangkan di satu sudut ekonomi keadaannya indikatornya berbeza, kadar kehilangan pekerjaan berbeza, kadar penutupan perniagaan pun berbeza. Jadi 2-3 minggu lepas saya juga dan juga ramai lagi rakan-rakan di bawah sana mengutarakan pentingannya adanya satu pakej bantuan kepada isi rumah dan golongan peniaga ni, terutamanya kalau kita lihat dalam pakej yang diumumkan pemulih sebentar petang tadi, ia yang berkaitan moratorium, program subsidi upah, kerja, bantuan BKC yang disokong oleh DPR juga. Ini semua melegakan seketika kemelut yang sedang melanda pada ketika ini. Tetapi bergerak ke hadapan, saya nampak tidak ada ubat yang paling ampuh lah dalam keadaan kita sekarang ini, melainkan dengan pembukaan sektor ekonomi itu. Tuan Sarkawi. Baik, kita kembali semula kepada Datuk Dr. Madeline. Barangkali Datuk, daripada apa yang disebut oleh Profesor Maria, ini merupakan satu berita yang ataupun ialah satu isu berita yang menggembirakan sebenarnya rakyat jelata. Dan macam Datuk sebut tadilah, ianya menyentuh pelbagai golongan, dan yang menarik juga golongan T20 juga sebenarnya mendapat perhatian daripada pakej pemulih yang diumumkan. Tapi apa lagi yang Datuk lihat bahawa sesungguhnya lah ini menunjukkan tentang keprihatinan kerajaan kepada kehidupan yang mungkin dihadapi oleh rakyat ketika ini? Okey, kalau kita lihat pemulih ini adalah ialah peringkat yang terakhir sekali dalam pelan pemulihan ekonomi. Ia selari dengan exit strategi yang disebut, walaupun secara ringkas yang telah diberikan ataupun yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sebagai rakyat jelata pengumuman ini sangat penting bagi kita. Sekurang-kurangnya kita tahu kita boleh bersiap siaga dengan apa yang perlu kita lakukan. Maknanya satu ialah bukan kita hanya sekadar menunggu saja apa yang kerajaan akan berikan atau akan tawarkan, tetapi sebagai rakyat juga kita boleh macam saya katakan tadi bersiap siaga. Kita sudah diberi time frame itu nombor satu. Yang kedua bagi saya yang mungkin saya ingin juga lihat apa yang kerajaan perlu beri penekanan. Kalau kita lihat ke-6 atau pakej, 7 pakej yang telah diberikan, tumpuannya banyak diberikan kepada dalam berbentuk handout. Cash handout. Ini bagus dalam jangka masa pendek. Tetapi dalam peringkat pemulihan, bagi saya kerajaan perlu memberi fokus kepada bagaimana nak mempertingkatkan daya tahan. Resilience. Sebab kerajaan saya rasa memang sudah cukup memberi handout, tetapi sekarang bagaimana pula keupayaan rakyat? Adakah rakyat berupaya untuk kata orang terus bertahan selepas COVID nanti, selepas MCO dah tak ada, sebab bantuan dah mungkin berkurangan. So itu bagi saya perlu difikirkan di peringkat ini, bukan saja handout, tetapi bagaimana untuk memastikan rakyat Malaysia ini mempertingkatkan daya tahan mereka, resilience bahasa Inggeris dia. Itu yang saya nak lihat. Okey, kembali semula kepada Profesor Maria, Dr. Mohamed Yusof. Isu yang menarik juga sebenarnya Prof, kalau kita lihat kepada nilai keseluruhan pemulih ialah 150 bilion, dan suntikan fiskal kerajaan saja is 10 bilion ringgit. Jadi apakah pada pandangan Prof mungkin apakah kemampuan kewangan kerajaan akan mungkin lebih terdesak sekarang ini dalam usaha untuk membantu rakyat ini? Pandangan Prof. Halo Prof. Ya. Boleh dengar saya?
Dapat. Ya, silakan. Dapat. Ya, Prof dengar tadi. Ya. Okey, dari segi kedudukan fiskal kerajaan, kedudukan sekarang ini kerajaan ada ruang fiskal yang sangat berhad untuk melaksanakan suntikan terus, suntikan langsung daripada poket ataupun daripada keuangan kerajaan itu sendiri. Sebab itulah kita lihat suntikan langsung daripada kerajaan daripada 150 bilion itu hanya 10 bilion sahaja. Betul. Jadi 140 bilion itu adalah dalam bentuk moratorium, dalam bentuk upah subsidi dan juga pengecualian yang lain. Saya kira bagi saya itu adalah suntikan tidak langsung lah dalam keadaan ini. Kita perlu faham juga bahawa kerajaan perlu berhati-hati dalam membuat keputusan sama ada memberi suntikan langsung kepada ekonomi, kerana ini akan menjejaskan kedudukan keuangan semasa kerajaan dan juga keuangan kerajaan di masa akan datang, dan seterusnya akan boleh memberi implikasi jangka masa panjang kepada sistem ketahanan keuangan kerajaan itu sendiri. Apa yang paling penting kat sini adalah seperti saya beritahu di awal tadi, kelegaan seketika, sehingga kita harapkan kerajaan tidak boleh berdiam diri, tidak ada jalan yang mudah, tidak ada perkara yang lebih baik selain daripada membuka sektor ekonomi itu secara perlahan-lahan. Mungkin kita tidak ada ruang untuk berbicara dalam hari ini dan masa ini berkenaan dengan apakah ruang ataupun pendekatan model bagaimana untuk membuka sektor ekonomi itu. Ada beberapa model pendekatan yang kita boleh bincangkan kemudian, bukan di sini mungkin. Okey, dua isu Prof yang banyak dimainkan di media sosial, desakan daripada rakyat, dan nampaknya dua isu ini dipenuhi oleh kerajaan. Satu ialah tentang moratorium automatik, dan kerajaan memberikan 6 bulan tanpa syarat, dan kemudiannya pencarum dibenar mengeluarkan RM5,000 dari simpanan KWSP mereka. Dulu dia disebut iSINA, kali ini disebut sebagai iCitra. Jadi apakah ini menandakan bahawa kerajaan cukup sensitif, kerajaan cukup prihatin sebenarnya dengan lontaran suara-suara rakyat dari masa ke semasa, Prof? Akhirnya kesimpulan yang saya boleh lakukan di sini adalah ini adalah kerajaan yang prihatin bagi pandangan saya. Walaupun pada permulaannya kita lihat kerajaan amat berat sekali, terutamanya apabila kita bercakap tentang moratorium, yang mana kita lihat bahasa-bahasa badan yang dimainkan oleh pihak Bank Negara Malaysia seolah macam tidak berapa setuju dengan moratorium yang menyeluruh. Mereka mungkin lebih terarah kepada moratorium bersasar. Tetapi apabila 2-3 minggu lepas terlihat pelbagai pihak memberi pandangan lontaran, saya semalam pun terlibat sekali membantu untuk memberi bukan desakan tetapi memberi pandangan saya keperluan kepada kenapa moratorium itu diperlukan. Saya bangkitkan isu blind spot ataupun titik buta yang berlaku sekarang, yang menyebabkan bantuan-bantuan yang sedia ada yang sebelum ini ada blind spot yang menyebabkan ada pihak yang terus tergelincir dan ada pihak yang terus kesan. Ini memerlukan kepada satu mekanisme yang menyeluruh, iaitu moratorium seperti moratorium tadi dan juga iCitra tadi ini sangat baik dan ini sebuah kerajaan yang prihatinlah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Yusof, dan saya percaya bahawa dalam masa yang singkat ini tidak ataupun sukar sebenarnya untuk kita bercakap tentang isu ini kerana ianya memerlukan masa yang lebih panjang. Tapi apapun, terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Yusof Saari. Baiklah, kita kembali semula kepada tetamu kita yang kita hubungi melalui Skype, iaitu Datuk Dr. Madeline Burma, yang masih lagi jelas kelihatan, wajah masih lagi ceria dan cantik. Okey, terima kasih Syarkawi. Okey, Datuk, secara keseluruhannya kita hampir di penghujung. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini macam kita sebut tadi memberikan kelegaan kepada banyak golongan rakyat sebenarnya, tetapi apa yang mungkin sedikit yang Datuk rasa mungkin yang tidak dilihat secara serius oleh pihak kerajaan dalam mengumumkan pemulih kali ini? Mungkin ada lagi kelompongan-kelompongan yang perlu dilihat secara serius.
Okey, personally saya memang menghargai apa yang kerajaan telah lakukan seperti yang saya katakan tadi. Satu, timingnya sangat penting, pantas, cepat ya. Yang kedua, dia merangkumi kumpulan rentan yang memang menjadi tumpuan saya. Tetapi seperti yang telah saya katakan, apa yang perlu difikirkan selepas ini ialah bukan hanya memberi handout ya. Bagaimana untuk memastikan rakyat Malaysia, khususnya golongan yang tadi saya kata golongan rentan ini, supaya mereka tidak terus bergantung kepada handout. Bagaimana untuk meningkatkan keupayaan mereka, daya tahan mereka. Saya ingin mencadangkan ya, saya sering sebut ini, supaya siapa yang kerajaan telah memberi bantuan golongan ini, ialah supaya salah seorang daripada keluarga mereka ini diberi peluang untuk mengikuti kursus meningkatkan pendapatan ataupun penjanaan pendapatan. Supaya selepas mereka menerima bantuan ini, mereka salah seorang keluarga ini dapat membantu keluarga mereka untuk tidak terus bergantung lagi. Jadi ini yang penting bagi saya. Kita sandarkan bantuan dengan memberi peluang mereka untuk meningkatkan kemahiran dan peluang untuk menjana pendapatan supaya tidak terus-menerus bergantung pada bantuan handout ini. Yang itu yang saya nak lihat selepas ini. Itu Syarkawi. Dari segi mengatasi isu pengangguran, ini pun menjadi satu isu di kalangan generasi muda juga, dan kita lihat bahawa pemulih kali ini pun memberi beberapa insentif yang agak menarik dari segi keuangan kepada mereka yang mungkin dalam proses mencari kerja dan sebagainya. Tapi mungkin ada lagi benda yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan untuk membantu golongan yang masih lagi kita sebut sebagai penganggur ini sebenarnya, Datuk. Okey. Di Malaysia, apa yang jelas sekarang ya, satu ialah kadar pengangguran. Kadar pengangguran kita sekarang dah yang paling tinggi ialah pada Mei tahun lepas, 5.3%. Itu yang paling tinggi ya. Tahun ini dia dah kurang sehingga saya kalau tak silap saya 4.7%. Tapi dari segi jumlahnya masih lagi tinggi ya. Saya rasa lebih 700,000. Itu nombor satu, kadar pengangguran. Yang kedua yang saya lebih khawatir ialah apa yang kita kata guna tenaga tidak penuh ataupun underemployment. Ada dua perkara di sini, iaitu yang pertama ialah mereka yang berpendidikan tetapi menerima atau bekerja dalam pekerjaan yang menggunakan pendidikan yang mereka tidak menggunakan pendidikan mereka yang sewajarnya. Contoh mereka ni graduan, tetapi bekerja mungkin di peringkat yang lebih rendah, di bawah potensi mereka. Itu nombor satu. Yang kedua ialah dari segi masa. Kalau biasanya mereka bekerja 2 jam ya biasa, tapi sekarang mungkin separuh daripada tu. Jadi perkara ini perlu diberi perhatian, bukan saja kadar pengangguran, tetapi keupayaan menggunakan kemahiran dan pendidikan masyarakat kita, disebut tadi graduan ya. Ramai graduan-graduan kita yang dikatakan sukar mendapat pekerjaan, tapi dengan adanya gig ekonomi dan juga bantuan yang telah diberikan untuk digitalisasi dan juga peluang untuk mencari kerja ini, saya menyambut baik. Dan ini juga kalau kita lihat bantuan bayaran balik ni kadang-kadangnya dibuatkan masa dia. Dan ini memberi peluang kepada anak-anak muda kita, remaja juga belia, untuk mereka mencari peluang pekerjaan yang mereka boleh ceburi supaya setaraf dengan apa kemahiran dan kemampuan mereka. Ini sangat penting. Kadar pengangguran dan juga guna tenaga tidak penuh ini. Datuk selalu saya tahu sering menyentuh tentang golongan PKS ataupun IKS, dan Datuk sentiasa memberi perhatian yang serius kepada golongan ini. Jadi apakah Datuk melihat bahawa dalam pemulih ini sekurang-kurangnya sekarang ini apa yang diberikan oleh kerajaan untuk memberi bantuan kepada golongan yang terlibat dalam ekonomi makro, terutamanya yang dalam golongan yang terlibat dengan PKS ini, sebenarnya mendapat apa yang sewajarnya yang mereka perlukan? Okey, bagi mereka yang dalam PKS ini memang selalunya kita risau dengan diorang ni. Bantuan memang saya lihat ada untuk mereka. Cuma bantuan ini kalau saya bercakap dengan diorang lah, sempat bersembang dengan dia, dia kata nak kata banyak sangat pun tidak, kata sikit sangat pun tidak. Dia macam sekadar cukup-cukup. Jadi bagi mereka kalau boleh kenapa tidak diberikan banyak, tapi jangan terlalu kerap, sebab mereka kata tiap kali dia kena mohon all the time. Jadi kalau boleh menurut mereka lah PKS ini beri peluang untuk mereka selain daripada bantuan kewangan,
bagikan mereka persekitaran ekonomi yang betul-betul kondusif seperti yang Dr. Muhammad sebutkan tadi. Cuba kita elakkan lockdown ini. Sebab lockdown ini ataupun PKP yang begini memang menyukarkan ekonomi kita dan juga perusahaan kita dan sebagainya. Yang terbaik mungkin ialah satu, vaksinasi dipercepatkan, dipertingkatkan. Kedua, lockdown yang bukan lockdown tetapi yang bersifat bersasar. Hanya tempat-tempat di mana kawasan yang kita kata yang teruk terkesan, itu je yang mungkin perlu ada bentuk PKPD. Kalau tidak, ekonomi itu jangan tutup sekali. Sebab ekonomi ini sangat penting bagi saya untuk dia bergerak. Sebab ramai yang bergantung pada ekonomi untuk bergerak supaya mereka dapat bekerja dan juga berniaga. Saya juga ada pandangan Datuk secara ikhlas dah. Ini mungkin dianggap sebagai isu yang kecil, tetapi sebenarnya begitu penting dalam situasi semasa. RM 300 ribu pelaksanaan diperuntukkan untuk pelaksanaan program bantuan bakul makanan kepada semua ahli parlimen, tidak mengira parti mana sekalipun. Jadi harapan Datuk sendirilah, kita harap ahli-ahli parlimen akan menggunakan peruntukan ini seadil-adilnya dan bakul makanan ini betul-betul diberikan kepada mereka yang betul-betul memerlukannya sekarang ini itu. Okey, nombor satu, saya tak suka istilah bakul tu. Betul, setuju. Sebab dia menggunakan istilah orang putih, food basket. Food basket, okey. Sebenarnya apa yang saya nak lebih daripada food basket, sebab food basket ini dia hanya macam kita hanya memberi 1 kampit beras, 2 botol minyak masak dan sebagainya. Bagi saya menghargai, tetapi bagi saya untuk yang lebih lestari, memang saya menghargai apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat, sebab dia sebut tadi, dia kata bantuan 300,000 ini bukan saja untuk mereka yang dalam kerajaan, tetapi juga untuk parti pembangkang. Itu saya hargai. Tetapi bagi saya, kita patut lebih melihat lebih daripada bakul. Bagi saya, kenapa tidak kita bincang tentang food bank, bank makanan. Jadi ini lebih mungkin bersifat lestari dan bukan hanya kerajaan yang menyumbang. Maknanya rakyat jelata boleh menyumbang kepada food bank ini. Apatah lagi syarikat-syarikat swasta. So bukan hanya bakul yang kita boleh jinjing, menyebabkan mereka merasa kadang-kadang mereka kata tak cukuplah 1 bakul. Okey tu, kita di penghujung, tak banyak lagi masa yang tinggal. Tetapi apa yang diperlukan sekarang ini adalah respon dan juga reaksi daripada rakyat sendirilah dengan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita tidak mahu segala apa yang diberikan oleh kerajaan itu disalahgunakan. Pernah berlaku sebenarnya. Dulu kita bercakap tentang Aisina, tetapi apabila duit itu mereka terima, mereka gunakan duit itu untuk something yang mungkin tidak diperlukan. Dan kita takut juga iCitra juga mungkin akan melalui lorong-lorong yang sama sebenarnya. Jadi nasihat dan juga harapan Datuk kepada rakyat Malaysia untuk menyambut dan juga reaksi yang positif ke arah pemulih, iaitu pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Okey, kerajaan telah membaja lebih daripada 380 bilion untuk membantu kita dalam masa yang sangat sukar ini. So sekarang bagi saya sebagai rakyat Malaysia, inilah tanggungjawab kita yang paling besar sekali, ialah pertama sekali pergi vaksin, daftar vaksin. Kedua, buat ujian swab. Ketiga, kita menjaga SOP sebaik-baik yang boleh. Kita jaga diri. Kalau tanpa langkah-langkah ini, maka saya khawatir satu lagi lockdown perlu dilakukan. Dan saya rasa dah cukup dah. Kita dah cukup dah. Saya kata ini kita dah PKP fatigue. Kita dah letih dengan PKP. Tapi kita juga perlu melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan bantuan yang telah diberikan. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Madeleine Burma kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Cuma kena janji satulah Datuk, walaupun dah jadi Profesor Kehormat UNIMAS ini, kita ingin dapatkan Datuk untuk bercakap tentang isu ini lagi, kerana ini merupakan isu yang penting. Masa yang peruntukkan kepada kita pun agak pendek, jadi tak banyak benda yang boleh kita sentuh, tapi saya percaya kalau ada 1 jam masa diberikan, sudah pasti kita boleh berbincang lebih banyak lagi. Apapun, jutaan terima kasih kepada Datuk Madeleine Burma kerana sudi bersama dengan kita, dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti apa yang disebut oleh Datuk
untuk Madeline sendiri. Yang penting kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan. Kita dah penat sebenarnya melalui total lockdown ini untuk kesekian kalinya. Jadi kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga kita jaga negara kita. Jumpa lagi.